Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, fiqh yang sistematik dalam mazhab Syafi'i. Kita masih lagi berbincang dalam bab undang-undang jenayah mengikut hukum Islam. Zaman kita hari ni orang tak kenal undang-undang jenayah, dia kena hudud. Sebut hudud baru tahulah kau. Kita telah masuk kepada bab as-siyal, sa'il siyal. Apa makna siyal? Iaitulah serangan. Masdaru min sala yasulu saulan wa siyalan. Dia sebut sini siyal, maknanya serangan yang kuat. Serangan ini sama ada daripada manusia, hayawan, itu masuk dalam serangan. Diserang oleh orang ataupun oleh binatang. Dari sudut ta'rif bahasanya, dalam bahasa disebut siyal, bermaksud menyerang. Menurut istilah syar'an, wasailu syar'an, iaitulah siyal adalah tindakan menyakiti orang Islam, sama ada dari sudut fizikal, tubuh badan, maruah dan harta. Jadi serangan ini lengkap. Dia serang dari sudut harta, dari sudut maruah diri, ataupun dia serang body orang itu. Dalilnya hukum siyal ini ambil di mana? Firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Oleh itu, siapa yang melakukan pencerobohan, siapa ceroboh atas kita, barang kita ke benda-benda kita, maka apa jadi? Maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan cara dia buat, yang dilakukannya kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah 194. Jadi dalilnya duduk di man i'tada 'alaikum fa'tadu. Siapa dia serang kamu, balas. Kita tidak diminta supaya jadi manusia pengecut, lemah, ikut orang buat apa saja. Tak apalah, sabar, macam mana. Sabar. Tapi kalau orang khianat pada kita, tak ada hak untuk kita tidak mempertahankan diri atau lawan balik apa yang orang buat. Demikian juga hadis yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan keluarganya, dia mati syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan agamanya, dia syahid. Dan sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan nyawanya, dia syahid. Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud. Artinya syahid di sini, selain daripada syahid ma'rakah, perperangan dengan orang kafir, itu dia panggil syahid akhirat. Boleh pahala syahid, tapi hukuman dunianya samalah dengan orang lain. Kena mandi, kena kafan, dan kena salat. Orang mati syahid ma'rakah saja, tak payah kafan, tak payah mandi, tak payah salat. Sebab Nabi kata orang mati syahid ni, ma'rakah ini, diampunkan dosanya di awal titisan darah. Tak perlu lagi kita duk solat kepada dia, kerana ruh dia telah dibawa ke tempat yang begitu hebat. Anwa'us siyal, as-siyal, anwa'us sa'il, kategori penyerang. Penyerang tu ada beberapa jenis. Penyerang dibahagikan beberapa kategori dengan melihat kepada sasaran serangan. Dengan ini penyerang boleh dibahagikan kepada 3 kategori.
Jadi penyerang itu pula berapa jenis? As-sa'il dipanggil penyerang. Yang pertama yang menyerang terhadap nyawa. Serangan kepada nyawa apa jadi? Iaitu seorang yang menceroboh secara tidak benar terhadap orang lain dengan niat membunuh atau mendatangkan kecederaan atau sebagainya kepada fizikal. Mana orang ini orang serang kita serang yang boleh menyebabkan nyawa. Yang kedua, as-sailu 'alal 'urd, penyerang terhadap maruah diri, iaitu seorang yang menceroboh seorang wanita yang bukan isterinya, sama ada yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau tidak, dengan niat untuk mengadakan perzinaan atau rogol atau muqaddimah zina. Selain kepada wanita, ia turut melibatkan pencerobohan terhadap lelaki. Jadi tak kira lah wanita ke lelaki, boleh jadi dia ceroboh kerana nak liwat dengan orang tu, itu pun termasuk ceroboh. Yang ketiga, as-sailu 'alal mal, penyerang terhadap harta. Harta ialah setiap sesuatu yang berharga dan bernilai di sejarah. Kita belajar di awal dulu apa makna harta yang dikira sebagai harta di sejarah, iaitulah sama ada dimiliki dengan cara yang disyariatkan atau sekadar dengan menguasainya. Seperti anjing pemburu, kalau kira anjing ni bukan harta, tapi kalau dia anjing kalbus said, maka itu dikira ada nilai, sebab diizinkan oleh syarak. Orang tu boleh bela anjing untuk buru. Anjing pengawal, al-hirasah dipanggil, baja daripada najis dan sebagainya. Kalau kira najis tak boleh jual, tapi kalau baja boleh. Termasuk dalam erti kata ialah wang dan barang-barang lain yang berharga seperti tanah, rumah atau barang yang bermanfaat, sama ada yang suci maupun yang najis. Jadi benda ni dikira, kalau orang ada mari serang ke atas harta benda kita, yang dikira ada nilainya di sisi syarak. Kita berpindah kepada hukum as-sa'il. Hukum as-sa'il, hukuman serangan, apa hukum dia? Seperti mana yang dinyatakan tadi, dalil bagi hukum serangan ialah firman Allah Ta'ala, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang melakukan pencerobohan ke atas kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Jadi kita balas ni biar seimbang. Dia buat apa yang kita buat seperti itu. Dalam ayat Al-Baqarah yang kita baca tadi, ayat di atas menjelaskan kepada kita hukum sesuatu serangan. Ayat ini menjelaskan bahawa adalah dibenarkan membalas semula sesuatu serangan dengan tindakan yang sama, iaitulah dengan membalas atau mempertahankan diri walaupun dengan membunuh. Mana kita nak tahan diri ni, orang masuk rumah kita contohnya, nak serang kita, nak ambil harta kita, nak khianat kepada anak-anak dan isteri kita, maka ketika itu apa ada di tangan kita, tengok dia ada senjata, kita bawa senjata. Kalau dibunuh, kita syahid. Itu dalam hadis tadi sudah sebut. Termasuk dalam erti kata menyerang ialah melakukan sesuatu kecederaan terhadap nyawa, harta dan maruah. Apabila seseorang berniat untuk mendatangkan sesuatu kecederaan kepada nyawa, maruah atau harta seorang muslim, dia dianggap sebagai sa'il, sebagai orang yang menyerang. Syarak dengan ini membenarkan mangsa serangan membalasnya tanpa mengira penyerang adalah juga seorang muslim atau saudaranya. Jadi dia muslim ke dia tak muslim ke, yang penting orang ni kena kepada kita, lawan. Cuma sekiranya penyerang tersebut ialah bapa yang menyerang anaknya kerana tujuan harta, ia tidak boleh ditentang dengan tindakan yang keras. Ini saja kecuali, dia panggil klaus dalam undang-undang. Kalau ayah serang anak kerana ambil harta, anak tak boleh bunuh ayah. Pertahan, lari, ataupun jangan sampai mereka ayah tu dibunuh. Kerana tak boleh orang yang menyebabkan kita wujud, kita menjadi penyebab dia tak ada. Itu kaedah. Mana kalau ayah bunuh anak, tidak ada qisas, tak boleh balas bunuh. Dalil yang paling jelas menyatakan hukum tersebut ialah hadis yang telah dinyatakan sebelum ini, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan keluarganya, dia dikira mati syahid. Timbul soalan, mata yajibu raddu sa'il, bilakah wajib
dan diharuskan membalas suatu serangan. Ada wajib, ada harus. Seperti mana yang dinyatakan tadi, membalas sesuatu serangan dibenarkan oleh syarak. Anda sendiri telah sedia maklum akan dalil daripada Quran dan hadis mengenainya. Jelas dah. Walau bagaimanapun, adakah mangsa diwajibkan membalas setiap kali diserang? Setiap kali orang mari serang kita kena balas? Ataupun dalam setengah keadaan dia diwajibkan dan dalam keadaan lain dia diharuskan? Mana ada 3 kategori. Sama ada kita tak balas, kita balas, atau wajib balas, ataupun harus balas. Pada dasarnya, mangsa diwajibkan membalas dalam setengah keadaan dan dalam setengah keadaan lain dia hanya diharuskan membalasnya. Keterangannya seperti berikut. Yang pertama, serangan terhadap harta. Sekiranya serangan dilakukan terhadap harta dan mangsa adalah pemilik harta tersebut, pembalasan dalam keadaan ini sekadar diharuskan saja. Manakala orang nak apa harta kita, kita nak balas boleh, harus untuk kita balas. Tapi kalau nak diam pun biar, tak apa, kita buat kira lepas ni. Boleh mari ke apa benda, waktu tu kita tengok saja, jekah gitu ya. Mangsa boleh mengalah dan menyerahkan sahaja harta tersebut, namun mangsa juga boleh membuat tindakan balas. Manakala kita takut, orang masuk rumah orang hari ni jangan main. Kalau lawan dia, mati. Jadi mana baik? Harta kita hilang dengan nyawa hilang. Jadi kalau harta hilang, harta boleh cari lain. Hilang nyawa boleh ada ganti? Tak ada ganti. Tengok je lah. Ambil gambar. Keduk muka gambar ya kita ni. Jadi kalau dia tanya, mu tak lawan? Tak apa, gambar ambil dah. Masuk Facebook dah lepas ni dah. Gitu lah. Bala polis lah jawab dia. Sekiranya harta tersebut bukan milik mangsa, tetapi mangsa sebagai penjaga amanah oleh pemiliknya. Harta ni orang simpan rumah kita, apa jadi? Contohnya mangsa adalah ketua negara atau timbalannya, atau penjaga tanah milik umat seperti tentera. Mereka wajib membalas serangan penyerang dan mengambil semula harta tersebut. Ini kerana sebagai penjaga amanah, mereka wajib melindunginya dan tidak berhak untuk mendermanya. Jadi kalau kerajaan orang mari serang dia, tak apalah saya serah negeri ini pada awak, tak boleh. Dia kena lawan dulu. Yang kedua, as-sailu 'alal 'ird. Serangan di atas terhadap maruah. Maksud maruah di sini iaitulah kehormatan seorang itu, alal budu' bahasa Arab kata. Mempertahan dan membalas serangan oleh penyerang adalah wajib. Contohnya orang ini nak serang isteri dia, anak perempuan dia, atau siapa saja ada rumah kita ni, dia nak rogoh kawan tu lah maksud dia. Maka hukumnya bapa tak boleh tengok saja, wajib kena lawan. Walau siapa pun penyerangnya, baik muslim atau kafir, saudara ataupun tidak, adik-beradik sendiri, kalau dia nak buat kerja jahat ni, wajib lawan. Ini kerana perzinaan tidak dibenarkan. Demikian juga dengan angkara yang seumpama dengannya. Zina tak boleh benar. Tapi orang nak ambil harta kita, kita boleh biarkan dia, sebab kita boleh sedekah harta tu. Boleh sedekah harta, sedekah boleh. Habis mu niat sedekah kau curi, tak niat sedekah, tapi daripada nyawa aku hilang, kepala kita pecah, baik harta hilang tak? Tadi dalam surat khabar tadi yang agak dahsyat lah, bila dia rompok rumah orang ni, dibogelkan tuan rumah dan dia ambil gambar. Kalau merepok, gambar ni aku sebarkan kepada umum. Allahu Akbar. Maknanya bukan sakat kenak, zalim, jahat, celaka lah kita kata orang ni, terlampau. Dia lah ambil harta orang, buat macam tu pula dengan maruah diri orang. Dahsyat, tak tahu nak kata apa. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Yang ketiga, as-siyalu 'ala nafsi, serangan ke atas nyawa. Bagi serangan terhadap nyawa, beberapa keadaan perlu dilihat. Jika serangan tersebut daripada orang kafir, ia wajib dibalas, dan sekiranya diabaikan, ia dianggap berdosa. Kalau orang kafir mari serang nak bunuh kita, wajib lawan. Ini kerana mengalah kepada orang kafir adalah suatu penghinaan kepada agama. Mengalah kepada orang kafir ni kita hina kita. Mempertahankan diri juga wajib dilakukan jika diserang hayawan. Lembu mari nak serang, kebau ke apa benda, anjing gila. Ini kerana hayawan disembelih untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Bukan manusia disembelih untuk hayawan, hayawan untuk manusia. Lembu lah ni, lembu, kambing tak apa serang mana dah.
Mempertahankan diri juga perlu bagi serangan yang ditujukan kepada anggota badan atau keupayaan anggota tersebut. Namun sekiranya penyerang seorang Islam, hak tadi hayawan dengan kafir serang, wajib kita lawan. Kalau orang Islam serang kita dan mangsa adalah orang yang ingin dicederakan atau dibunuh, mempertahankan diri atau membalas semula dalam keadaan ini harus dan bukan wajib. Mangsa boleh membiarkan dirinya dibunuh semata-mata untuk mempertahankan nyawa saudaranya Islamnya, walaupun saudaranya itu menyerangnya. Jadi kita boleh biar nyawa kita pergi daripada kita cabutkan nyawa dia. Berat juga ni tak? Kalau kita biar mati, biar dia mati, jangan aku mati. Ini kita biar kita mati. Bahkan beberapa orang ulama beranggapan tindakan tersebut digalakkan kerana berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, falyakun ka khairi ibnai Adam, jadilah antara kamu ni seperti antara dua orang anak Adam yang baik. Yang dimaksud dalam hadis ini ialah Habil dengan Qabil. Habil dengan Qabil, dua orang anak Adam, iaitu jadilah seperti Habil yang tidak membalas perbuatan saudaranya yang mahu membunuhnya, dan janganlah menjadi pelampau atau pembunuh seperti Qabil. Mana kalau kita bunuh dia, kita ni hebat, lawan, kita boleh bunuh, tapi kita tak nak bunuh dia. Sekarang kita serang dia je, kita pertahankan diri, tapi terbunuh akhirnya. Allah telah menceritakan kisah mereka dalam Al-Quran yang panjang sekali. Panjang dalam Al-Quran cerita apa ni? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ingat ayat tu. Jadi dua orang ni bila Qabil nak serang Habil, Habil kata apa? Dia kata apa ni? Inni uridu an tabu bi ismi wa ismika. Dia kata aku tak akan serangmu. Ma ana bibasati yadika li aqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Jadi Habil kata apa? Aku tidak nak serang kamu. Ni tengok ayat ni. Demi sungguhnya jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan mengholorkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sungguhnya aku takut pada Allah. Jadi kalau orang nak serang kita, kita kata tak, jangan. Bukan kata serang, bunuh lah. Tak cerdik lagu tu. Tangan pegang juga alat. Cuma kita tak nak serang dia. Tapi kalau dia serang kita sampai terbunuh, maksudnya begitu. Jangan kata awak nak bunuh aku, dipersilakan. Itu dia panggil topuk lah gitu. Mana boleh nyawa kita serah ke orang. Tapi kita tidak hulur tangan untuk membunuh orang. Ini ayat ni panjang, baca di sini. Cerita yang pentingnya bagi ulamanya, dia ambil berpegang pada dalil Qabil dengan Habil. Demikian juga dengan peristiwa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dia diserang. Orang kepung rumah Sayyidina Uthman. Beliau telah melarang khadamnya mempertahankannya, sedangkan mereka seramai 400 orang. Jadi riwayat kata 400 orang mengawal rumah Sayyidina Uthman. Uthman kata jangan serang mereka. Sebaliknya Sayyidina Uthman berkata kepada mereka, siapa yang meletakkan senjata dia akan bebas. Dia kata kepada hamba dia, siapa dia buang senjata dia bebas, hur. Peristiwa ini masyhur di kalangan para sahabat dan tiada siapa yang pertikaikan tindakan Sayyidina Uthman, sehinggalah penceroboh itu penyerang masuk dalam rumah dia, bunuh dia ketika dia sedang baca Quran. Radhiyallahu anhu. Namun sekiranya mangsa bukan orang yang ingin dicederakan atau dibunuh, sebaliknya tujuan penyerang ialah keluarga atau anak-anaknya, atau ditujukan kepada rakyat dan bangsa, tindakan mempertahankan diri dan membalas pada ketika itu adalah wajib. Ini kerana dalam keadaan tersebut pihak yang diserang adalah penjaga amanah kepada nyawa orang lain, kerana dia adalah ketua keluarga ataupun ketua negara. Jadi kalau ketua negara, orang penceroboh masuk dalam negeri kita, wajib mempertahankan diri. Kita sebagai bapa, kalau orang nak serang anak isteri kita, wajib pula kita mempertahankan diri. Kita berhak nyawa kita, ya orang lain di bawah jagaan kita, wajib di atas kita mempertahankan mereka. Jangan kata biar orang lain mati aku dok, jangan. Bagaimanakah kaifa yurfa'u sa'il? Bagaimanakah tindakan balas dilakukan dan bilakah nyawa penyerang dihalalkan? Ini tengok ni, ini kaedah ni.
Bila orang serang, apa yang kita boleh balas? Penyerang mungkin terdiri daripada orang yang dijamin nyawanya seperti orang Islam, ataupun yang tidak dijamin nyawanya seperti orang murtad, penzina, yang muhsan, yang boleh jatuh hukuman rejam. Bagi penyerang yang tidak dijaminkan nyawanya, mangsa boleh bertindak membunuh terlebih dahulu. Jadi kalau tengok ni bahasa kaki murtad bagi nak lawan kita, kita tembak dia kalau kita ada. Mangsa tidak perlu memberikan amaran atau melakukan kekerasan secara berperingkat. Kita tahu dah orang ni memang orang murtad ataupun kafir harbi nak serang kita, kita ada senjata, tembak terusnya, boleh. Sementara sekiranya penyerang ialah orang yang dijamin nyawanya, dia panggil maksumud dam, maknanya darah dia tak boleh ditumpahkan sewenang-wenang, seperti orang Islam atau kafir zimmi atau kafir muahad. Payah tu, kafir zimmi ni kafir yang duduk dalam negara Islam, yang sudah dapat kerakyatan. Kafir muahad ialah kafir yang mengikat perjanjian damai. Dia berjanji dengan kita, tak nak serang kita. Sekiranya mangsa mendapati penyerang sedang melakukan jenayahnya, seperti sedang melakukan angkara keji zina atau sedang membunuh orang yang tidak berdosa, dia berhak membunuhnya serta-merta tanpa sebarang amaran. Tengok, tembak. Dalam keadaan ini, apabila penyerang dibunuh, darahnya adalah halal dan tiada qisas atau diat dikenakan pada pembunuhnya. Jadi tak ada kisah lagi lah, sebab dia dah buat benda tak baik. Sekiranya mangsa mendapati penyerang cuba memulakan jenayahnya, sama ada membunuh, mencuri, membuat angkara keji, zina atau sebagainya, mangsa dikendaki melakukan tindakan mencegah penyerang secara berperingkat mengikut andaiannya. Mana kalau orang ni tak buat lagi, baru nak buat, nampak macam nak pergi rogo orang contohnya, nak berzina, tak boleh tembak lagi, kena bagi amaran dulu. Jangan, aku ni orang kedai best sini, main-main awak. Jadi bagi dulu. Sekiranya mangsa mampu mencegah penyerang dengan menggunakan kata-kata atau meminta pertolongan, dia diharamkan memukul penyerang. Jangan serang dulu sebab dia tak buat lagi. Kalau dia buat dah, kita pukul. Jika dia boleh memukul dengan tangan, dia diharamkan memukul dengan penyebat. Jika dia mampu memukul penyerang dengan tali cemeti, dia diharamkan memukul dengan tongkat. Jika dia mampu memotong anggota penyerang, dia diharamkan membunuhnya. Ini kerana tindakan ini hanya dibenarkan kerana keperluan yang mendesak, dan tindakan yang keras tidak diperlukan jika ia boleh dilakukan dengan tindakan yang lebih lembut. Artinya kategori ini kategori orang tak buat lagi, maka kita nasihat dulu, jangan guna kekerasan, guna orang panggil peringkat yang paling rendah. Jika segala tindakan tadi tidak berkesan, kecuali mangsa terpaksa membunuh, ketika itu darah penyerang adalah halal. Tiada qisas atau diat dikenakan terhadap pembunuh. Namun sekiranya tindakan penyerang boleh disekat tanpa melakukan pembunuhan, pembunuh akan dikenakan qisas. Bendanya kejar pun dia lari, tapi kita je sebelah mentang ada pistol kat tangan, tembak selalu, mati kawan tu. Kena qisas, kena balas. Ini kerana ketika itu pembunuh telah melakukan kesalahan dan dia perlu bertanggungjawab. Kenapa abang bunuh dia? Dia tahu apa-apa lagi. Beberapa contoh serangan dan hukumnya. Kita tengok jenis serangan dan hukum. Yang pertama, man nazara ila harami rajulin, siapa yang mengintai isteri orang. Dia panggil skoding apa benda ni? Pasal jenis duduk ita rumah orang ni. Ita. Dia mengintai isteri orang yang sedang berada dalam rumah melalui lubang dinding. Ada orang mengintai kat bawah tu, lalu tuan rumah melempar benda kecil seperti batu atau sebagainya, menyebabkan pengintai buta atau mati. Tengok, kita lontar, kena mata dia buta, ataupun kena tempat yang memang sensitif, mati ni si jahat ni. Dalil bagi ini ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari kata apa? Hadis ini hadis sahih. Law ittala ahadun fi baitika wa lam ta'zan lahu fa hazaftahu bihasatin fa faqata 'ala 'ainahu ma kana 'alaika junah. Jika ada seorang melihat-lihat, mengintai-ngintai ke dalam rumah kamu dan kamu tidak mengizinkannya. Siapa dia nak izin orang tahu rumah kita? Lalu tuan rumah melempar benda kecil seperti batu atau sebagainya, menyebabkan pengintai buta atau mati. Kena mati. Dalil bagi kes ini ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu kamu membalingnya dengan batu sehingga menyebabkan matanya terkeluar,
Ini terjemah hadis ni. Kita tengok dia balik dengan batu hingga menyebabkan matanya buta, terkeluar mata, pecah mata, maka kamu tidak bersalah. Tak berdosa kita, lontar gilah. Sebab apa? Siapa dia nak semaya hantar rumah kita? Orang pergi rumah orang kena tak boleh hantar, kena salam, assalamualaikum. Itu pun kena beradab. Sempena dengan hadis ni saya nak bagi nasihat lah kepada para jemaah sekalian. Bila kita pergi rumah orang nak bagi salam, jangan salam depan pintu. Jangan salam depan pintu. Ni depan pintu rumah orang, assalamualaikum. Isteri dia jenguk nak tengok siapa, iyalah orang dalam rumah tak tutup aurat, tidak apa-apa, maka salah itu perbuatan itu. Mana kalau orang pergi jenguk rumah kita, boleh lontar pak bagi. Siapa dia suruh jenguk dalam rumah, aurat. Bahkan kadang-kadang ni masyarakat kampung ni, masyarakat kampung yang tak ingat adab ni. Dia cari tuan rumah siapa ke dapur. Tak ada luar ni kita ada itak, duk itak. Mana weh? Ya Allah, mak cik tu duk kembali kata, duk pasal kain. Lari derah kawan, sudah. Rebah kat tandah ke macam mana. Mati syahid pula kawan tu. Jangan itak. Pergi dekat pintu dia, jangan tengok dalam rumah. Duduk dekat pintu bagi salam, assalamualaikum. Tak jawab. Boleh jadi duduk kat dapur. Rumah sekarang ni pula Allah Taala beri rezeki besar-besar rumah. Tak? Kalau luar ni panggil belakang tak dengar. Kecuali rumah ada loceng. Jadi boleh kita pergi ke ruang belakang, tapi jangan hitam dalam rumah dia. Bagi salam ke pintu belakang. Tengok ke lain. Tengoklah ke kebun, pokok getah tu. Assalamualaikum. Barulah ni. Dia jenguk sampai ke dalam rumah. Kadang-kadang masuk pada dalam rumah pun ada. Jenguk pada dalam rumah orang. Assalamualaikum juga, tapi pada dalam rumah dah. Ini dia panggil tidak beradab kita dengan orang rumah. Kena bagi salam dulu, jangan duduk main jadi macam orang badui lagu ni. Walau bagaimanapun tindakan tersebut mestilah dengan syarat tidak ada mahram atau isteri pengintai dalam rumah tersebut. Mana kalau hak mengintai tu adik-beradik dia juga, ada mahram dia kat situ. Tak boleh lah, sebab dia ingat ada syubhah, dia ingat isteri dia tadi tengok bini tuan rumah. Ini kerana ketika itu wujud syubhah, wujud keraguan. Samalah seperti mencuri harta yang dikongsi, pesalah tidak akan dipotong tangan dalam perbincangan kita lepas. Ingat tak? Kalau harta ni kongsi dua orang, dia ni minta tak bagi, dia pergi curi barang dia, tak boleh kita potong tangan, sebab sebahagian daripada harta tu hak dia. Macam mana kita nak potong? Mana ada potong sebelah tangan gini? Kalau huduk kena kerak sini, tak ada belah dua. Gua nak 3 jari di setengah tak ada. Kata aku curi barang aku sendiri, barang kongsi. Tidak ada. Yang kedua, ini seorang penjaga atau wali menghukum orang di bawah jagaannya. Apa jadi? Contohnya suami menghukum isteri atau guru menghukum anak murid. Ingat ni cikgu-cikgu kita ni masalah sampai sekarang ni tak dihukum dah. Dan hukuman tersebut menyebabkan kematian. Guru pukul biasa hotel sekolah ni kecil ya. Pak kena kebetulan budak tu sakit jantung. Pak kena terkejut mati. Apa nak jadi? Kalau tengok apa jadi? Sekiranya pukulan tersebut pada kebiasaannya boleh menyebabkan kematian, penjaga akan dihukum qisas, melainkan jika yang terlibat adalah bapa atau tok nenek si mati. Leluhur kan kita belajar dari itu. Nenek dia, atuk dia, orang ni tak kena bayar qisas, tapi masih lagi bersalah. Biasanya guna alat yang boleh mematikan. Sekiranya pukulan sebut bukan pukulan maut, pukulan ni tidak pukulan maut, rotan kecil ya, lidi, kena. Tetapi mangsa mati akibat pukulan tu. Yang paling senangnya contoh kita buat, salah lah contohnya, kita nak pukul kat belakang kan, budak ni pusing, kena ke alat sulit dia ni, kena ke farak dia contohnya, situ boleh mati. Apa jadi? Penjaga perlu membayar diat bunuh hampir sengaja, dia panggil syibhul amdi. Kita belajar kan dulu syibhul amdi, berapa ekor unta kena bayar? Kena bayar diat hampir sengaja yang dibayar oleh keluarga pesalah. Ini kerana denda oleh penjaga sepatutnya mestilah selamat dan tidak membahayakan, disebabkan hukuman yang diberikan bertujuan mengajar, bukan membunuh. Apabila berlaku kematian, jelaslah penjaga telah melampau had yang dibenarkan. Jadi tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Guru-guru pun kita boleh pukul, boleh
boleh ambil tindakan setakat yang dibenarkan mengikut undang-undang dan dibenarkan oleh syarak. Jangan pukul siapa pukul macam pukul hudud di sekolah lah, tidak boleh. Pukulan ini sekadar nak suruh budak takut. Minggu baru ni anak pergi satu seminar, dia panggil seminar fake forensik. Menarik cerita ni. Masjid kita ni kena buat juga seminar forensik ni, tapi kena gabung lah, seorang ustaz, seorang lagi kena ambil doktor di hospital, pakar forensik. Jadi waktu doktor yang bentar sekali dengan nama Dr. Syafi'i daripada hospital Ipoh, peristiwa ni di Ipoh, anjuran Jabatan Agama Jaib, dia panggil Jaib. Waktu dia bentang, dia kata ana bentang tajuk tentang keharusan, harus belah mayat dengan sebab nak tahu kes jenayah. Kita kadang-kadang orang kampung ni marah, mana boleh belah mayat, hina mayat sebagainya. Tapi mayat nak jaga jenayah tu besar. Ada satu kes budak kecil, umur berapa bulan dia, kecil lagi, mati budak ni. Budak ni ada abang umur 4 tahun. Abang umur 4 tahun, kononnya abang dia ni ambil remote control lah, remote TV apa ni, pak atas kepala adik ni, mati. Pihak polis tak boleh terima, tak logik budak 4 tahun boleh sampai mati orang. Logik tak logik budak 4 tahun tak mati. Tapi kalau 4 tahun dengan parang boleh jadi dah. Ni remote TV, mana sabah. Maka bila polis bagi arahan kepada hospital supaya bedah budak ni, itu dia panggil hak, salah satu daripada hak keizinan, iaitulah apabila mahkamah atau pihak keselamatan mengarahkan hospital belah mayat ini, keluarga tak boleh larang. Ini dalam fiqh pun dia kata harus apabila pihak keselamatan bahagian jenayah mengatakan ada kes yang meragukan dalam isu ni, maka dia boleh belah. Jadi anda tengok dia tayang masa dia tayang video ni, bila buka otak kepala budak ni, dia keluarkan otak, nampak di otak tu ada kesan 4 jari. Orang panggil tuku ni, duku ke apa? Kalau kita kong atas kepala lah, sekeh. Jadi kesan 4 jari ni atas kepala. Jadi polis dapat kesan, ini jari bukan jari budak 4 tahun, ini jari bapak budak. Jadi bila disiasat, panggil semua, tangkap ayah dia, tangkap mak dia, tangkap, dapat dikesan bahawa bapak dia ni penagih dadah, bapak ni lah yang duku anak dia sampai mati. Kalau tak ada forensik, lepas. Mak dia mati-mati, tak benar forensik, tak benar. Polis kata, oleh kerana kami sudah, hospital kata, oleh kerana kes ini menjadi kes jenayah dan polis ada meragu ada benda yang meragukan dalam kematian ini, maka hospital kata kami kena buka kepala walaupun keluarga tak izin. Memang hak dia. Bila buka nampak. Itu kes. Jadi kita, Allahu Akbar, ialah kita belajar ni atas kertas ya. Bila tengok tayangan ramailah peserta wanita ni lari keluar daripada dewan pun ada hak bertepik pun ada. Mayat ditunjuk cara-cara macam mana nak belah mayat. Kita kadang-kadang heran juga tak? Macam mana boleh tahu orang ni mati aksiden, orang ni mati kes ni, mati aksiden ke mati kena tumbuk ke mati kes lain, macam kes tadi. Kalau kita kata, guru kata saya pukul kecil ya, dua rotan yang kena mati budak tu. Keluarga dia mesti nak dakwa cikgu ni, cikgu lah bunuh anak saya. Ketika itu forensik akan belah tengok. Bila dia tengok, rupanya jantung orang ni tak berfungsi, bukan sebab rotan, ada kes lain. Allahu Akbar. Ilmu Tuhan bagi ini luas. Jadi banyak lagi kes-kes lain yang kita kena belajar, insya-Allah. Jadi dalam sudut syariah, pembedahan mayat ini dibenarkan dengan tadilah dengan 3 sebab, sama ada kes jenayah ataupun kes nak tahu penyakit macam wabak menular di kawasan kita ni. Maka bila kita belah satu mayat, jadi belah seorang saja, tapi boleh cover, boleh mengetahui virus ini kepada masyarakat satu Malaysia atau satu dunia, boleh ambil ilmu daripadanya, maka dibenarkan. Satu lagi kes ta'lim. Kes ta'lim ini majoriti ulama Islam mengatakan boleh belah mayat untuk belajar di fakulti perubatan contohnya, nak tahu mayat ni, nak tahu apa ni anggota badan ni. Maka tapi kebanyakan ulama-ulama kita membenarkan dengan syarat mayat itu bukan mayat muslim, kena mayat orang bukan Islam. Jadi kerana itulah saya tanya seorang pakar ni, ketua pengarah hospital, dia kata di mana ke tempat yang paling
bagus belajar ilmu perubatan ni, bahagian belah ni, dia kata kena pergi satu negeri, iaitulah ada setengah negeri ni, India contohlah kita kata, sebab dia punya spare part dia origin sebab banyak dia campur gitu ya, boleh hak kena bakar lah, hak tak bakar dia campur dari sungai, jadi bawa hospital dia tunggu kat Kuala Sungai, ambil kutik mayat bawa balik hospital. Jadi pelajar-pelajar yang nak belajar ni, nak tengok anggota organ manusia ni, jadi tak payah pakai banyak original, boleh satu seorang pun boleh main. Nah, cuma bila saya tanya doktor forensik, macam mana tuan tak takut mayat? Orang lain kita tengok gambar takut, dia duduk dengan mayat tak takut, macam mana? Ada rahsia tersendiri. Ni kena sama seorang ya. Mana boleh aja. Pasal kita nak dapat ilmu mengembara begitu jauh dah. Baiklah. Ini cerita forensik. Jadi tajuk ni memang ada kaitan dengan cerita kita. Yang kedua, sekiranya pemerintah atau wakilnya melaksanakan hukuman yang ditetapkan tanpa melebihi had yang dibenarkan, tetapi orang yang dihukum tersebut mati, kita buat ikut sempadan had ya. Tapi mati orang itu, apa jadi? Pemerintah tidak perlu bertanggungjawabkan. Ini kerana dalam kali ini pemerintah hanya melakukan apa yang wajib dilakukan. Sama ada hukuman tersebut berbentuk sebatan atau dipotong anggota badan disebab dalam cuaca panas atau sejuk yang keterlaluan, sama ada pesalah dapati sakit yang ada harapan untuk sembuh atau tidak. Contohnya, orang ni kena had, dia minum arak, maka kita sebab 40 watt menyebabkan dia mati, ketika itu tidak kena balas penyebab tadi, kerana memang dia berhak untuk melakukan sedemikian. Yang keempat, orang yang telah balik, berakal dan merdeka, sekiranya timbul di badannya suatu ketumbuhan seperti ketuak atau ia boleh dibuang jika tidak membimbangkan, namun sekiranya wujud kebimbangan dengan memotongnya dan ia sebenarnya tidak memudaratkan jika dibiarkan, maka ia tidak dibenarkan buang. Hukum yang sama juga diambil sekiranya membuang ketuak tersebut lebih memudaratkan, macam kita jari 7 lebih jari 6. Jadi kalau tak mudarat apa-apa tak ada masalah, biar di situ lah. Sekarang orang apa kena kita ada ekstra sikit tak, dia terpamak mana tu, itulah ada ekstra. Jadi orang apa tak tukar dah dengan dia nya. Seorang bapa atau datuk boleh membuang ketuak yang tumbuh pada kanak-kanak atau orang gila jika ketuak tersebut lebih memudaratkan jika dibiarkan, manakala benda itu boleh buat penyakit. Ini kerana bapa dan datuk bertanggungjawab menjaga harta mereka ini, maka menjaga tubuh mereka sudah tentu lebih penting. Termasuk dalam membuang ketuak ialah melakukan pembedahan untuk membuang anggota yang sakit, membuang orat, membakar atau sebagainya. Kita ni kadang-kadang biasanya hok kena buang anggota ni bila? Kecil manis kan? Kalau kecil manis, nas'alullah as-salamah, kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Biasanya ma'al dianya, kalau tak berpantang, dia akan pergi ke potong kaki lah. Kaki banyak pontor. Jadi kalau perlu, potonglah, nak macam mana. Pihak pemerintah juga berhak untuk bertindak sedemikian jika ia tidak membahayakan pesakit. Pemerintah, bapa, datuk dan penjaga yang lain berhak mengambil darah dan membekam, namun dengan syarat ia tidak membahayakan, dan setelah dinasihatkan oleh doktor untuk melakukannya atas sebab tertentu, dan selagi mana ia tidak memudaratkan. Jadi doktor nasihatkan supaya benda ni. Namun hak ini tidak diberikan kepada orang lain kerana mereka tidak punya hak jagaan ke atas mereka. Jika mereka yang dibenarkan ini melakukan perkara yang disebut tadi, lalu pesakit mati, mereka tidak akan dipertanggungjawabkan. Mana kalau bapa tu benarkan anak yang dipotong kaki dan sebagainya mati, maka kita tidak bertanggungjawab kerana doktor yang telah mengesahkan. Cuma mungkin ambil masa sikit lah. Cuma bagi ana lah, ada kadang-kadang berlaku kegopohan kepada pihak doktor di hospital. Ini minta maaf, ana bercakap depan doktor-doktor dalam seminar, saya mengatakan kadang-kadang saya rasa terkilan. Orang keturunannya 12 adik-beradik, 15 adik-beradik kan, tapi bila dia nak dapat anak yang pertama, doktor buka tingkap. Istilah buka tingkap lah sekarang ni. Sedangkan jalan dia Tuhan buat molek dah, tapi mereka mengaji lagu tu. Nak kata apa? Suka sangat nak buka tingkap orang. Maka bila yang pertama buka tingkap, yang kedua pun dia buka tingkap juga, yang ketiga buka tingkap, yang keempat tak ada dah, stop, pencing awal kata orang. Kesian orang ni, keturunan dia bukan tarah 5 orang, adik-beradik dia 15, adik-beradik dia 10.
Kamu potong awal lagi rezeki orang. Jadi saya nasihatlah kepada doktor supaya berhati-hati di dalam membuat keputusan ini. Jangan duk sekat rezeki orang banyak. Berapa ramai orang tak ada anak menangis-nangis nak anak. Kita yang boleh anak disekat pula macam tu. Jadi alhamdulillah sebahagian daripada doktor respon baik. Dia kata memang kami ini mempunyai pendidikan di barat. Orang barat ni tak nak ramai anak. Orang putih kalau boleh 2 tu happy dah dia 3. Kalau di China seorang anak kalau di Beijing. Pasal itulah saya duduk berjalan di China, petang-petang orang bawa anjing. Anjing tu anak dia tak ada seorang yang ada. Kalau nak beranak lebih dari 3, kena pergi di daerah lain, di kawasan orang Islam ramai tu dibenarkan beranak sana. Kalau di ibu negara tak ada seorang. Jadi kita duk berfikiran macam orang putih, dia suka macam tu. Jadi kita orang Islam, Nabi kata tazawwajul walud al-wadud, kahwin adalah perempuan yang ramai anak. Barulah kita hebat dah. Cuma orang hari ni kak, Masya Allah, kalau sebut berapa anak? 3, derah jawab. Berapa anak? 6. 6 tu malu dah. Allahu Akbar. Saya ingat 1 tahun tu anak pergi haji, seorang makcik ni anak dia 13. Bila dia sebut dia anak 13, bertempik ni muslimah kita muda-muda ni. Macam mana? Pakak serbu interview pula makcik, macam mana makcik beranak 13. Saya 3 orang pun letih dah. Budak hari ni makan tu kok jamu tu kok mahal-mahal pula tu. Beranak malah. Pasal sangat. Baik, kita habis cerita kita sikit. Yang kelima, apabila seorang al-gojo ni panggil pelaksana hukum mati, bahasa Arab kata sayaf, tukar pancung ni, atau penyebat jalak ni, yang tukar sebab orang menjalankan perintah pihak pemerintah tanpa menyedari kezaliman atau kesilapan pemerintah, ia tidak akan dipertanggungjawabkan. Lepas jatuh hukuman, kita pancung orang, tiba-tiba mari hakim kata tak kena orang ni, silap orang, habis. Bukan tanggungjawab sayaf kena balas bunuh, sebab dia menjalankan tugas. Yang ni kena tanggungjawab, pemerintah kena tanggungjawab. Sebab apa? Mungkin bunuh orang lain. Tanggungjawab akan diletakkan di bahu pemerintah, bukan kepada sayaf. Namun sekiranya ia mengetahui kezaliman dan kesilapan pemerintah, dia tahu dah, tapi dia sekongkol dengan orang itu, pergi tembok juga, contohnya kawan ni, bom, dia akan dikenakan qisas dan denda jika tiada unsur paksaan daripada pemerintah. Jika wujud unsur paksaan, kedua-duanya akan dikenakan membayar wang ganti rugi. Jangan. Yang keenam, sekiranya tangan seorang digigit, tangannya kena gigit, dia hendaklah melepaskannya dengan cara yang paling selamat, iaitu dengan menarik janggut. Kamu dia pukul pipi. Mana orang ni kekeh, kita tak tahu gerak macam mana, dia ada janggut, kita pegang, kocok janggut dulu. Weh, lepas aku ni, tapa pipi dulu. Jika masih gagal, dia boleh mencabut hingga tanggal gigi penyerangnya. Kalau gagal juga, baru kita senjuh lagi, biar cabut gigi dia. Dalam keadaan ini, dia tidak akan dipertanggungjawabkan. Perkara ini berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Suatu ketika seorang lelaki menggigit tangan seorang laki-laki, lalu dia menarik tangannya dari mulut laki tersebut sehingga tercabut gigi laki itu. Kemudian mereka mengadu pada Nabi SAW. Baginda bersabda, adakah kamu menggigit saudaramu seperti unta jantan, maka tiada diat untuk kamu. Unta ni, kalau unta ni bina hayawan yang baik hayawannya. Nak kata baik orangnya tidaklah, baik hayawannya, sabar, berlembut. Tapi kalau dia marah, jaga. Dia panggil marah orang sabar. Unta kalau dia marah, dia lambung tuan dia sampai jadi kain buruk baru dia berhenti. Ini dia panggil marah orang sabar. Kita ni kalau orang sabar, jangan kacau dia. Dia marah sungguh. Ini kerana perbuatan pertahankan diri tidak dikenakan pampasan ganti rugi, walaupun ia membabitkan nyawa, maka apatah lagi jika hanya membabitkan anggota badan. Perhatian, pesakit diharamkan meminta dipercepatkan mati, walau setenak mana sekalipun sakitnya. Ini kerana harapan untuk dia sembuh masih ada. Ingat, kita hari ni kalau sakit sikit kak, sungguh, matilah aku, suruh mati dah. Waktu dia sihat tak minta mati kan. Maka Nabi kata, jangan kamu minta mati lidurrin, kerana mudarat menimpa kamu. Jangan. Kita boleh nak minta mati bila? Kalau turun musibah, turun fitnah, baru boleh minta mati. Jadi pasal dalam hadis yang Nabi kita ajar, iza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ghaira maftunin. Ini hadis, dalam hadis Nabi ajar kita berdoa, ya Allah, sekiranya nak turun musibah, fitnah ke atas aku ni, maka mati aku sebelum aku ditimpa fitnah. Ini cantik ni, kita doa ni bagus. Sebab hari ni subhanallah ta'ala, orang baik-baik, orang yang lebar, orang pendakwah, mustahil dia buat benda tak baik. Tersebar dalam internet dah.
ustaz ni cuba nak rogo dia, cuba nak, subhanallah, fitnah ni memang dahsyat. Maka kita berdoa dengan Allah Ta'ala, sekiranya nak timbul fitnah kepada agama kita, biarlah kita mati sebelum terfitnah, jangan sampai kita murtad, walaiyazubillah. Tapi kalau orang fitnah kata buat senarai saya dalam internet, itu tak apa. Saya kalau orang pawak bagi ustaz, tengok ni orang kata apa dengan awak, saya kata alhamdulillah, terima kasih kepada dia. Terima kasih, bukan nak jawab dah, sebab saya kurang ibadat, bila orang cerita saya dapat pahala, tak ada pahala kita. Bukan saya sajalah, tuan-tuan apa kalau boleh sabar. Oh, dia tu kata kawak gini, kita kata cakap dengan dia, saya ucap terima kasih. Bukan nak jawab dah, sebab saya kurang ibadat, dia tolong bagi pahala dengan kita. Ingat macam tu, tenang hati, tak sakit jiwa. Kalau tidak sakit, serabut aku, dia kata aku dia. Kita ni salih, aku biar mati tak apa, asal kau jangan kata. Lah, tu salah faham. Orang kata kita biar. Tapi kalau mari tapa kita ludah tamu kau, tu tengok badi kerah lengan lah dah. Tapi sekat orang nak kata tak sakit kita. Tapi kalau ikut dia punya cara, sakit jiwa ada. Jadi jangan kita minta mati dengan sebab sakit. Menurut Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, pengarang kitab Mughnil Muhtaj fiqh Syafi'i, seseorang yang mencampakkan dirinya ke dalam api dan menyedari dia tidak akan selamat daripada mati terbakar, melainkan dengan membawa dirinya ke dalam cecair yang akan melemaskannya, serta berpendapat tindakan itu kurang menyeksakan berbanding dibakar, ia dibenarkan kerana ia lebih mudah baginya. Dalam Rawdhut Talibin disebut perkataan terjatuh. Terjatuh baik. Manakala kita ni jatuh dalam api, nak selamat kita ni, kita kena keluar, campak, terjun ke dalam air cecair yang boleh menyelamatkan. Jadi mana sakit, kena air ni melecur ataupun hangus mati gitu. Jadi tengok dua-dua mati belaka, mana lebih ringan untuk mati, kita pilih hak tu. Allahu Akbar. Jadi dalam hadis lain Nabi kata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah Ta'ala tulis ihsan itu kepada semua perkara. Bila kita nak membunuh, bunuh dengan baik. Kalau bunuh musuh, bunuh ya, pancung kepala cukup. Nabi larang, la tumathilu, jangan muslah, jangan huduhkan mayat. Telakau dia ni, lawan aku ni, pecah, nak, tak ada hak. Cukup dah untuk kita matikan dia saja. Nak cincang tak ada hak. Jadi itu dia. Nabi kata, wa iza zabahtum fa ahsinu zibhah, bila kamu sembelih hayawan, baikkan sembelih. Sembelih ni tak baik dah kalau kira. Tapi oleh kerana hayawan tu untuk disembelih, maka kita sembelih jangan baik. Tajamkan pedang, tajamkan pisau, rehatkan. Jadi pasal itulah bila nak sembelih hayawan, gosok dia tekok dia. Peng gosok. Baca bismillah, kerak bui. Tidak kata pakai polah tekok kerak bui. Jangan nampak zalim sangat kita ni. Lebih pada Khomeini lagi, lebih pada puak-puak Bashar Assad buat kepada umat Ahlus Sunnah di Syria. Itu bukan manusia itu. Manusia bertopeng ke orang saja. Syaitan yang bertopeng ke manusia. Allahu Akbar. Jadi setakat itu dulu, kita sambung lagi dalam bab yang akan datang insya-Allah, al-mas'uliyatut taqsiriyah, iaitulah tanggungjawab seorang terhadap kecuaian. Dalam perbincangan kita akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.